Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'ibadatihi wa ja'ala hadzal yawm farhan li'ibadihi alladzina fazu bi siyami ramadhana wa qiyamihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulkul 'azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhumur rijsa wat tahar. Amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah atas limpah kurnia dan inayahnya. Kita berjaya menjalani madrasah Ramadan pada tahun ini, alhamdulillah. Justru bagi memberkati suasana Aidul Fitri dalam perintah berkurung pada hari ini, marilah sama-sama kita mendengar khutbah yang bertajuk Perjuangan Islam Menentang COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang jemaah sekalian, wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada hari ini telah mengubah norma kehidupan kita pada hari ini sehingga ke-4 ataupun 5 tahun mendatang. Sebagai hamba Allah, kita perlu menerima segala takdir yang Allah tentukan ke atas kita sebagai salah satu manifestasi rukun iman, iaitu beriman kepada qada dan qadar Allah, baik dan buruknya. Seperti mana seluruh dunia berperang dengan wabak COVID-19 ini dengan segala cara dalam menjamin keselamatan negara dan rakyat, umat Islam perlu kembali kepada panduan Quran dan Sunnah, iaitu bertawakal dan berusaha secara bersepadu tanpa meninggalkan salah satu daripada keduanya. Begitulah panduan hadis junjungan besar Nabi Muhammad SAW dalam perkara ini. Sabda baginda yang mafhumnya, apabila kamu mendengar mengenai wabak melanda satu negeri, maka janganlah engkau masuk ke negeri itu sekiranya engkau berada di dalamnya, dan janganlah engkau keluar daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Sabda junjungan baginda ini membuktikan bahawa ajaran Islam melampaui zaman dan benar-benar menjaga kepentingan dan manfaat untuk manusia di dunia, seperti mana ia menjaga nasib manusia di akhirat kelak. Kita bukan dituntut untuk bertawakal sahaja, tetapi perlu melakukan perkara yang menjaga maslahat awam melalui kuarantin. Maka wabak COVID-19 yang melanda umat Islam seharusnya memberikan kita satu pendedahan terhadap kefahaman tawakal dan usaha. Islam mengajar umatnya untuk memahami bahawa kebergantungan manusia kepada Allah tidak menghilangkan daya usaha dan ikhtiar mereka dalam mengambil sebab dan musabab untuk mengharungi kehidupan yang penuh cabaran ini. Hal ini kerana Islam menggalakkan manusia untuk berfikir, bertindak dan berani membuat keputusan. Sekiranya kefahaman tawakal akan meluputkan kemampuan dan ketinggian nilai manusia dalam menentukan tindakan, maka ia adalah satu kefahaman yang timpang kerana bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Justru Islam mengutamakan pandangan-pandangan ahli yang berkepakaran dalam bidang-bidang tertentu untuk menentukan apakah langkah terbaik dalam sesuatu isu. Contohnya dalam isu COVID-19 ini, para ahli akademik dan pakar perubatan telah menetapkan bahawa penjarakan sosial dan duduk di rumah adalah cara terbaik dalam menangani penularan wabak. Ia memberi kesan kepada kehidupan sosial masyarakat dan membentuk norma baharu dalam pengamalan dan budaya masyarakat seharian.
Ia juga memberi kesan kepada semua bentuk aktiviti yang melibatkan perhimpunan dan pertemuan hingga membawa kepada penutupan surau dan masjid bagi menjaga kesejahteraan masyarakat daripada wabak. Kita perlu faham bahawa penutupan masjid dan surau bukanlah kerana kita lebih takut wabak COVID-19 berbanding takutkan Allah, tetapi kita sedang menjalankan perintah Allah dalam menjaga kesihatan dan kesejahteraan nyawa masyarakat yang merupakan tanggungjawab kita di hadapan Allah yang akan dipersoalkan di akhirat kelak. Paksi kesinambungan dunia dan akhirat dalam kefahaman Islam perlu dilihat dalam kerangka menyempurnakan, bukan mencanggahi antara satu sama lain. Ini bermaksud kefahaman kita terhadap tawakal, pergantungan kepada Allah, pahala dan seumpamanya perlu seiring dengan daya dan upaya yang Allah kurniakan untuk manusia berusaha melakukan sesuatu perkara dalam kerangka yang terbaik. Firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan bagi menguji kamu siapakah yang paling baik amalannya. Inilah kefahaman yang dibawa dalam sabda Rasulullah apabila ditanya oleh seorang yang ingin mengikat untanya di luar masjid, adakah dia mengikatnya atau membiarkannya dengan tawakal kepada Allah? Lalu baginda menjawab, ikatlah ia dan tawakallah kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di sini saya ingin berkongsi beberapa noktah utama bagi mendepani suasana umat Islam pada hari ini. Yang pertama, konsep ketaatan kepada ulil amri. Sidang jemaah sekalian, Allah berfirman mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan para pemimpin daripada kalangan kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Konsep ketaatan kepada pemerintah merupakan satu konsep yang unik di dalam Islam. Ia menunjukkan asas ketaatan kepada pemerintah adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Islam tidak memberikan kuasa mutlak kepada pemerintah, sebaliknya mengikat autoriti mereka dengan undang-undang syariat yang mendasari segala tindakan para pemimpin. Walaupun demikian, Islam memberikan hak kepada para pemimpin untuk menentukan apa yang terbaik dalam situasi-situasi yang terbuka kepada ijtihad, yakni dalam ruang yang tiada nas jelas dalam hukum halal haramnya, serta termasuk keputusan-keputusan yang melibatkan perkiraan baik buruk terhadap rakyatnya. Kaedah Islam menetapkan bahawa segala arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal maslahat awam adalah terpakai dan dikategorikan sebagai kewajipan syarak, yakni barang siapa yang melanggar perintah seperti perintah kawalan pergerakan adalah dikira berdosa kerana melanggar polisi kerajaan yang melibatkan keselamatan awam. Dalam waktu-waktu yang genting ini, saya mengingatkan kepada para ahli keluarga, sidang jemaah dan ahli qaryah sekalian, marilah sama-sama kita sentiasa patuh kepada polisi dan arahan pihak berwajib agar keadaan dalam negara kembali seperti sedia kala. Perbuatan ini selayaknya mendapat ganjaran pahala di sisi Allah sekiranya disandarkan kepada niat berjuang melawan COVID-19, mentaati arahan atas maslahat awam dan keikhlasan kepada Allah. Ingatlah bahawa setiap pergerakan kita dalam mematuhi arahan pihak berwajib akan ditulis sebagai pahala dalam catatan amal kita kerana kita sedang mentaati Allah dalam konteks mematuhi pemimpin dalam memastikan kesejahteraan dan keselamatan awam terjaga. Sidang jemaah sekalian, noktah yang kedua, perjuangan dalam membina identiti peribadi dan keluarga Islam. Saya ingin mengingatkan dalam perjuangan kita menangani wabak COVID-19 ini, perjuangan tersebut perlu dibesarkan dengan membina keteguhan berpegang kepada Quran dan Sunnah dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan sanak saudara. COVID-19 perlu dilihat sebagai satu bentuk muhasabah untuk kita memperteguhkan semula hidup kita berpegang kepada ajaran syariat Islam. Ketahuilah bahawa tiada musibah yang menimpa kita melainkan peringatan daripada Allah bahawa jauhnya kita daripada ajaran Islam. Cabaran dunia pada hari ini berbeza dengan cabaran pada masa silam. Jika dahulu kita risau ancaman pemikiran dan maksiat masuk melalui antena televisyen, namun hari ini ia lebih pantas masuk melalui rangkaian 4G, 5G dan jalur optik menggunakan antena-antena di telefon bimbit anak-anak kita. Kita dapati anak muda hari ini menghadapi ungkapan-ungkapan atheism dan pemikiran karut yang begitu meluas melalui gerakan-gerakan liberal dan free thinker di media sosial.
Pendakwaan bahawa Islam hanyalah budaya dan bukan agama semakin tular. Penafian kenabian Nabi Muhammad SAW juga semakin tular. Dan terkini sudah mula merebak dalam kalangan anak-anak muda kepercayaan teori evolusi tajaan barat, lalu menafikan penciptaan Nabi Adam AS. Di sisi lain, hiburan tanpa batas serta maksiat turut merisaukan kita. Dalam keadaan perintah berkurung, kita merisaukan anak-anak yang terkurung dalam bilik lebih daripada keadaan mereka berjalan-jalan di luar sana. Maksiat sudah begitu mudah dan mudah dicapai, sudah begitu murah dan mudah dicapai. Seperti rakaman-rakaman tarian, video-video tidak senonoh dan hubungan songsang yang menunjukkan bahawa tren ini semakin merisaukan kita. Data daripada laman web pornografi mencatatkan kenaikan trafik sebanyak 84% sepanjang penularan wabak COVID-19. Kemanakah hala tuju keluarga Muslim dengan syubhat pemikiran Yahudi dan Nasrani ini dan agenda syahwat mereka? Kemanakah hala tuju anak-anak kita dengan budaya hiburan tanpa batas dan maksiat? Dengan norma baharu kerja daripada rumah, maka kita mendapat peluang yang luar biasa dalam memperkasakan institusi kekeluargaan Islam. Ayah dan ibu akan mula menggalas tugas yang lebih berat. Sekiranya buat masa ini hanya memberikan tumpuan pada aspek hak makan, minum, kasih sayang dan tempat tinggal, maka ayah dan ibu perlu menambah peranan di rumah lebih daripada sedia ada. Imam Hasan Al-Banna menggariskan, selain daripada peranan sebagai ayah dan ibu, 3 peranan tambahan yang perlu dimainkan adalah seperti berikut. Pertama, sebagai ustaz dan guru dalam mengajarkan ilmu dunia dan akhirat kepada anak-anak. Kedua, sebagai syekh dan mursyid dalam memastikan anak-anak mempunyai hati yang rapat kepada Allah. Beribadahlah bersama anak-anak. Pastikan setiap waktu salat dilaksanakan secara berjemaah dan setiap hari dilazimi wirid dan tadarus Al-Quran bersama keluarga. Ketiga, berperanan sebagai ketua keluarga, memastikan anak-anak mematuhi SOP yang digariskan oleh kerajaan. Pastikan anak-anak belajar meminta izin untuk keluar rumah, belajar untuk mematuhi norma baru, tidak ponting kelas dan sentiasa berdisiplin pada waktu getir ini. Dunia sedang berkembang pada hari ini menuntut untuk kita lebih praktikal dalam memastikan identiti dan jati diri kita, keluarga, masyarakat dan negara berada dalam acuan Islam dan lingkungan ajarannya. Perjuangan kedua kita di fasa norma baharu ini adalah perjuangan membentuk keluarga yang lebih bertakwa. Pastikan anak-anak mampu untuk dibina dalam suasana kekeluargaan yang menekankan bi'ah suasana Islami secara menyeluruh. Kita perlu sedar dan peka terhadap tipu daya syaitan yang menuntut kita mengecilkan skop Islam hanya ketika salat sahaja tanpa melaksanakan Islam secara menyeluruh, seperti mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah engkau mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Surah Al-Baqarah ayat 208. Setiap perkiraan perlu diteliti baik buruknya dan implikasinya terhadap masa depan umat Islam. Kita tidak boleh lagi berpeluk tubuh dan membiarkan keadaan menunggu nasibnya yang telah ditentukan. Tambahan, nasib yang dipertaruhkan adalah nasib anak-anak kita. Kita perlu kehadapan untuk membela nasib umat Islam dan membela ketinggian agama ini dari sudut pembinaan diri, keluarga dan negara. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah, maka amalmu akan dilihat oleh Allah dan Rasul dan para mukminun, lalu kamu akan dikembalikan pada hari kiamat nanti dan dia akan memberitahumu apa yang telah kamu lakukan. Surah At-Taubah ayat 105. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita melengkapkan ibadah di bulan puasa dengan kekal istiqamah melaksanakan solat sunat di bulan seterusnya, kekal bertadarus dan bertilawah Al-Quran, dan kekal berqiyamul lail dan bersedekah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang Rabbani dan bukan sekadar hamba kepada bulan Ramadan. Ketahuilah bahawa petanda sesebuah amalan itu diterima adalah amalan itu akan berterusan. Dengan itu, ayo bersama kita lengkapkan puasa bulan Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seperti mana mafhum sabda Nabi SAW, sesiapa yang telah berpuasa fardu Ramadan kemudian diikuti pula dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita memperbanyakkan doa dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfadha bi 'aini inayatika ar-rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatika samadaniyah jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil 'auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyah wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rashad. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal bala wal waba wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal 'aidin wal faizin wa kullu 'am wa antum bi khair.